Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini satu dunia kecoh. Kecoh tentang masalah COVID dan masalah ekonomi. Dan beberapa negara mengisytiharkan darurat ataupun curfew untuk nak cuba mengatasi masalah ini. Malaysia pula kecoh tentang siapa sepatut jadi Perdana Menteri. Dan hari ini masuk pula calon yang ketiga, Dark Horse, Tengku Razali Hamzah. Mereka kata Anwar ni Prime Minister in waiting selama 22 tahun ataupun 23 tahun semenjak tahun 97-98. Yang sebenarnya Tengku Razali ni Prime Minister in waiting lebih lama. Semenjak tahun 81. Sebelum Anwar masuk UMNO lagi tahun 82. Tengku Razali sudah bercita-cita menjadi Perdana Menteri. Dan telah menjadi Prime Minister in waiting. Dan ini peluang akhir untuk Tengku Razali. Sekiranya nak bersara sebagai Perdana Menteri. Ataupun menjadi Perdana Menteri sebelum beliau bersara. So Anwar has a competitor, Tengku Razali. Dan adakah Anwar boleh jadi Perdana Menteri ataupun Tengku Razali? Baik Tengku Razali, baik Anwar Ibrahim, mereka hanya boleh jadi Perdana Menteri sekiranya DAP dan UMNO kedua-dua sebulat suara menyokong, tak kisah Tengku Razali atau Anwar Ibrahim. Dan sekiranya 30 ahli parlimen UMNO bersama 42 ahli parlimen DAP bersama dengan Amanah dan PKR, sekiranya 4 parti tersebut menyokong Anwar ataupun Tengku Razali, maka mereka bolehlah jadi Perdana Menteri. Dan PAS Sabah Sarawak tidak payah dijemput masuk. MCA, MIC, tak apalah, tak payah cerita tentang dua parti tersebut. So it's only possible for Anwar or Tengku Razali to become PM if UMNO and DAP agree to go to bed together. Bermaknanya UMNO kena terima DAP, DAP pun kena terima UMNO. 42 dari DAP, 30 dari UMNO. Barulah cita-cita Anwar ataupun Tengku Razali untuk menjadi Perdana Menteri barulah boleh tercapai. That is the reality of the situation. Bolehkah DAP dengan UMNO bekerjasama? Tidak mustahil. Kalau DAP boleh bekerjasama dengan PAS tahun 99 dan sekali lagi tahun 2008, sekira DAP boleh bekerjasama dengan PAS yang lebih dibenci dari UMNO, tidak mustahil DAP boleh bekerja dengan UMNO. Sebab PAS ni parti Islam, UMNO parti Melayu. Dan bagi DAP, Islam lebih bahaya dari nasionalisme ataupun ketuanan Melayu. Sama dengan UMNO. UMNO bermusuh dengan PAS semenjak tahun 51. Dan sekiranya UMNO boleh berpakat dengan PAS di dalam muafakat nasional, tidak mustahil UMNO berpakat dengan DAP untuk membentukkan kerajaan baru dan mengambil Anwar sebagai Perdana Menteri. So it's not impossible. In politics, apa saja boleh berlaku. Amerika boleh berpakat dengan Saddam Hussein untuk nak menjatuhkan Iran. Amerika boleh berpakat dengan Taliban di Afghanistan untuk nak mengalahkan tentera Rusia. Itu tidak mustahil. Selepas mereka sudah menang dengan lawan Iran atau menang lawan Rusia, mereka berperanglah sama sendiri. Lepas tu Amerika gantung Saddam.
bunuh Saddam, dan Amerika juga bom Taliban di Afghanistan selepas mereka mencapai matlamat. That is the reality of politics. The enemy of my enemy is my friend. Dan di antara dua musuh, kita kena pilih satu sebagai kawan supaya kita boleh menjatuhkan satu musuh. Selepas tu kita makan balik musuh yang satu lagi. Selepas satu musuh yang lebih bahaya telah dikalahkan. So that is what's going to happen. At the end of the day, UMNO boleh bekerja dengan siapa saja, DAP pun boleh bekerja dengan siapa saja, asalkan mereka ada matlamat yang sama. They are united by common interests. Mereka bersatu kerana matlamat perjuangan. Walaupun macam di Palestin sekalipun, bila mereka nak melawan Israel, mereka boleh bersatu. Yang Palestin ni bukan Islam. Sebahagian saja Islam. Ada juga sosialis. Ada juga puak Kristian, ada juga puak Republikan, ada 5, 6, 7 gulungan di dalam tentera Palestin. Tapi kerana musuh mereka sama. Same enemy, same objective, iaitu Israel. Tapi selepas mereka tubuhkan satu negara otonomi, mereka bergaduh pula sama sendiri, bunuh sama sendiri. That is normal in politics. Hari itu, untuk nak menjatuhkan DAP, UMNO sanggup bekerja dengan PAS, PAS pun sanggup bekerja dengan UMNO, dan kedua-dua sanggup bekerja dengan Parti Pribumi Bersatu, PBBM. Hari ini, UMNO tidak lagi suka PBBM dan sebaliknya. Dan mereka pula hari itu berkawan dengan PBBM nak menjatuhkan DAP. Hari ini sanggup bekerja dengan DAP nak menjatuhkan PBBM. Itulah style politik. Dan sekira kita lihat perkembangan politik hari ini, siapa lawan, siapa kawan, kita tidak tahu, tidak terang. It all depends on the situation of that day. So hari ini mungkin akan berlaku perubahan. Kita tengok Mahathir misalan. Mahathir 2 kali keluar UMNO. Bukan sekali. Dan dia keluar UMNO apabila UMNO tidak mau lutut kepadanya. Tidak mau sujud kepadanya. Dan apabila UMNO tidak mau berlutut kepada Mahathir, Mahathir tinggalkan UMNO. Dan sekarang Mahathir sudah tinggalkan Pakatan Harapan. Dan Mahathir tinggalkan Pakatan Harapan oleh kerana beliau pula kena berlutut kepada DAP. So when you have to bend your knee to DAP, bagi Mahathir, itu worse than UMNO tidak mau berlutut kepada beliau. Dan tidak mustahil. Mahathir boleh bekerja dengan UMNO sekali lagi. Mahathir sanggup menjadi pemimpin sekiranya UMNO boleh menerima Mahathir sebagai pemimpin dan beliau ataupun anak beliau sebagai Perdana Menteri. Dan UMNO yang Mahathir akan bekerjasama must exclude Zaid Hamidi dan Najib. Bermaknanya kalau Zaid Hamidi dan Najib boleh disingkir keluar dari UMNO, maka Mahathir pun boleh berkawan balik dengan UMNO. Tidak mustahil. Ini permainan politik, ini matlamat rebut kuasa. Kita sebagai rakyat, sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam, we are just the pawn in this Game of Thrones. Kita ni hanya menjadi alat kepada orang politik yang bercita-cita kuasa ataupun tamak kuasa. So we have to be careful. Jangan kita diperguna dan diperdaya oleh pemimpin-pemimpin politik yang matlamat mereka ialah kepentingan diri sendiri. Dan ini bukan kali pertama. Dah berpuluh-puluh tahun semenjak merdeka, rakyat diguna, orang Melayu, orang Islam diguna untuk cita-cita politik pemimpin-pemimpin Melayu yang kononnya memperjuangkan rakyat, bangsa, agama
dan seterusnya. Tapi mereka memperjuangkan kepentingan diri sendiri. We must not be used by the politicians. Sekarang ni, sebagai orang Melayu, orang Islam, apa kita nak? Sebagai rakyat Malaysia, apa kita nak? Kita nak kestabilan. Kita nak masalah COVID ni diatasi atau dihapuskan. Kita nak ekonomi kita dipelihara dan dikukuhkan. Rakyat tengah susah. Ramai orang sekarang tak boleh cari makan. Dan 2-3 bulan akan datang ni, by Disember ni, masalah akan menjadi lebih teruk. Bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Adakah kita nak asyik main rebut kuasa, main politik, fokus kepada siapa sepatut jadi Perdana Menteri apabila masa depan kita ni gelap? We have to unite. Kita kena letak kepentingan ummah dan kepentingan bangsa terlebih dahulu. Ini lebih penting dari siapa jadi Perdana Menteri. It does not matter who is the Prime Minister. It does not matter which political party is the government. Siapa menjadi Perdana Menteri, parti politik mana yang memerintah, tidak penting. Yang penting ialah matlamat kita. Dan matlamat perjuangan kita. Dan matlamat kita ialah perpaduan ummah. Matlamat kita ialah untuk mengekalkan kepentingan politik orang Melayu, dan matlamat kita ialah untuk memelihara ekonomi dan mengatasi masalah COVID. Itu matlamat kita. Kita tak kisah siapa, ya, kita perlu sokong, siapa yang perlu menjadi Perdana Menteri, siapa yang perlu memerintah. Dan yang kita boleh nampak sekarang ini, Perikatan Nasional boleh memelihara kepentingan orang Melayu dan kepentingan orang Islam. Dan kita sudah merasa, berapa seriknya kita merasa pemerintahan Pakatan Harapan di mana DAP bermaharaja lela. DAP yang menentukan semua. Dan sampai Mahathir sendiri pun tak tahan kerana terpaksa lutut kepada DAP, Mahathir pun telah tinggalkan Pakatan Harapan. Sebab Mahathir tahu selagi Pakatan Harapan memerintah, DAP lah yang akan menentukan kesemuanya. Dan orang Melayu, orang Islam akan terjejas. That is the real situation. Do we want a DAP-dominated government? If the answer is yes, maka lantiklah Anwar sebagai Perdana Menteri. Kalau kita sudah serik 22 bulan di bawah pemerintahan DAP, dan kita mahu perpaduan ummah, kita mahu satu unity of the ummah, maka kita perlu kekalkan kerajaan yang ada. Walaupun ramai tidak puas hati dan beritahu kerajaan yang ada ni, orang politik ini tidak diberi jawatan, pemimpin itu tidak diberi jawatan. Who cares about your jawatan? Adakah dengan engkau dapat jawatan tu orang Melayu, orang Islam akan lebih maju? No. That jawatan is for you. You get it, you don't get it, we don't care. Apa yang penting, whoever is in power, whoever is our leader, whoever is the government, will look after the interests of Malaysians, the Malays, and the Muslims. Itu saja. Everything else does not matter. Jadi jangan kita terberdaya dengan mainan politik, dengan pemimpin-pemimpin politik yang tamak kuasa, yang sedang rebut kuasa, dan mengguna kita sebagai tangga untuk naik mendapat kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.